Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 4 April 2022 bersama dengan saya Nursyah Mama Amin. Naib Presiden PKR Rafizi Ramli mendakwa Najib Razak takut untuk berdebat dengannya mengenai isu kewangan Sapura Energy Berhad. Ini selepas bekas Perdana Menteri itu menetapkan syarat tertentu menerusi hantaran di Facebooknya. Najib sebelum itu berkata dia bersedia berdebat dengan Rafizi tetapi mahu Presiden PKR Anwar Ibrahim turut menyertai debat berkenaan. Dalam satu kenyataan di Twitter semalam, Rafizi bagaimanapun menyatakan kesediaannya untuk menyampaikan cabaran itu kepada Presiden PKR. Rafizi dalam satu wawancara baru-baru ini mencabar Najib untuk berdebat susulan kontroversi isu kewangan Sapura Energy Berhad. Ia bermula selepas Najib mencadangkan kerajaan supaya menyelamatkan Sapura yang berdepan isu aliran tunai. Namun ia disanggah Rafizi yang tidak bersetuju dengan cadangan tersebut. Terdahulu Najib berkata dia bersedia untuk menerima cabaran debat daripada Rafizi namun perlu memanggil Anwar Ibrahim untuk berdebat sama. Bagaimanapun Najib memberi alasan sekiranya Anwar tidak bersetuju untuk bersama menyertai debat tersebut, Rafizi boleh berdebat dengan pengikut setianya yang juga Ketua Penerangan Barisan Nasional Selangor, Hisham Jalil. Baik, dalam pada itu Presiden PKR Anwar Ibrahim hari ini menerima cabaran Najib Razak untuk berdebat dengannya. Perdebatan tersebut adalah mengenai usaha menyelamatkan syarikat Sapura Energy Berhad. Dalam kenyataan di Facebook hari ini, Anwar berkata dia pernah mencabar Najib sejak sedekad lalu namun ia tidak bersambut. Oleh itu, kata Anwar, dirinya bersedia untuk berdepan dan berdebat dengan Najib pada bila-bila masa demi negara dan rakyat. Ahli Parlimen Parti Sen itu turut mengiringi kesanggupannya dengan disertakan serangkap pantun. Kata Anwar, dia bersikap sama seperti yang diambilnya pada 10 tahun lalu dan pernah mencabar Najib. Terdahulu, perbalahan mengenai Sapura Energy membawa kepada cabaran bekas Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli kepada Najib agar mereka berdebat. Ia kemudian dipersetujui oleh Najib, namun bekas Perdana Menteri itu turut mengajar agar Anwar dilibatkan sama. Dalam reaksi segeranya, Najib Razak setuju untuk berdebat dengan Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim. Beliau meminta pasukan Anwar dan juga bekas Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli untuk mengaturkan dengan media sekiranya ada yang berhasrat menyiarkan debat itu secara langsung. Sahutan itu dibuat oleh Najib dalam satu hantaran di Facebooknya tidak lama selepas Anwar menyatakan kesediaan untuk berdebat dengan bekas Perdana Menteri itu hari ini. Anwar dalam satu kenyataan berkata sudah menunggu selama 10 tahun untuk berdebat setelah cabaran sebelumnya tidak disahut oleh Ahli Parlimen Pekat itu. Anwar turut memetik pantun Pandeka Melayu dengan berkata dirinya tidak takut akan cabaran debat tersebut. Semalam Najib menyahut cabaran debat Rafizi berhubung isu syarikat terbabit tetapi berkata ia perlu disertai Anwar. Dalam pada itu Najib berkata beliau sudah menjawab semua kenyataan Rafizi setiap kali naib Presiden PKR itu memuat naik isu Sapura di Facebooknya. Kita ke perkembangan berikutnya. Pihak dalam UMNO yang masih mahu bekerjasama dengan Bersatu perlu menilai sendiri tindak tanduk politik Presiden parti itu, Muhyiddin Yassin. Demikian kata Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mengulas tindakan Muhyiddin yang berjumpa Dr. Mahathir untuk bekerjasama baru-baru ini. Dalam satu hantaran di Facebook hari ini, Ahmad Zahid berkata, walaupun UMNO tidak sempurna, tetapi mereka tidak menjual prinsip semata-mata untuk kuasa.
Tambah Ahmad Zahid, perjumpaan Muhyiddin dengan pengerusi Pejuang Dr. Mahathir Mohamad disebabkan atas kepentingan peribadi. Zahid berkata tindakan tersebut membongkar niat sebenar Muhyiddin yang didakwa ingin kembali menjadi Perdana Menteri. Dalam pada itu, Ahmad Zahid mendakwa Muhyiddin juga dikatakan ada mengadakan pertemuan dengan Presiden PKR Anwar Ibrahim dan menghubungi Presiden Warisan Muhammad Shafie Aptal. Namun, kata Zahid, pertemuan bersama Anwar itu tiada butiran lanjut, manakala Shafie pula dilaporkan sudah menolak permintaan kerjasama Muhyiddin itu. Pada Jumaat lepas, Dr. Mahathir mendakwa Muhyiddin pernah meminta sokongannya dalam usaha untuk menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Bila nak bergambar ni, bermacam-macam ragam dia. Semua dah bersedia? Amin pula. Baju pula sama dengan dinding. Perhatian! Tahun ni, dinding kena cantik, gambar kena asyik. Jom, cat! Baik! Bukan cantik je, selamat pun penting tau. Jadi gunalah ni pempin Barisguard, terbukti efektif menentang virus dan bakteria. Macam inilah baru seronok. Amin, cepat! Kita nak ambil gambar ni. Nippon Paint Virus Guard, pelindungan untuk sisi keluarga. Berita seterusnya. Adun Pasir Pinji Howard Lee mengecam kenyataan naib Presiden MCA, T. Liang Ker, yang mengatakan MCA boleh bekerjasama dengan PAS. Howard menyifatkan kenyataan T itu sebagai usaha mengagungkan sebuah parti pelampau. Dalam satu kenyataan di Facebook, Lee mendakwa PAS adalah ancaman kepada fabrik negara dan akan menghapuskan perlembagaan persekutuan jika mempunyai peluang. Lee berkata kenyataan Timbalan Menteri Belia dan Sukan itu kini menunjukkan bahawa MCA bersedia bergantung kepada PAS selagi mereka masih berkuasa. Ini bermakna, kata Lee, MCA akan memberikan kuasa kepada PAS selagi parti itu mempertahankan kuasa mereka. Lee menambah MCA turut terlibat dalam langkah Sheraton yang menyaksikan kerajaan Pakatan Harapan tumbang pada 2020 dan PAS menjadi sebahagian daripada kerajaan persekutuan. Kata Lee adalah ironis apabila MCA menyokong dan menyucikan PAS sedangkan UMNO, parti dominan dalam BN, menjauhkan diri daripada PAS. Baru-baru ini, T mengatakan bahawa MCA boleh bekerjasama dengan PAS selagi parti Islam itu menghormati perlembagaan. Sebarang persetujuan yang dicapai DAP dan Amanah dengan parti di luar PH perlu dibincangkan dengan PKR. Dalam temu bual bersama Malaysia Kini, Ahli Majlis Pimpinan Pusat PKR, Nik Nazmi Nik Ahmad berkata demikian merujuk kepada pilihan raya negeri Johor baru-baru ini. In fact, you can see like going to the Johor election, there were many statements that we were not privy to. Suddenly, it's DAP Amanah, DAP Amanah. And that included the Muda negotiations, that big announcement with Muda. We hope our PH friends too, can be more inclusive, rather than just go Amanah, DAP, talk to Muda, leave keadilan behind and then we have to talk to Muda. Then it makes it a long process. Nik Nazmi berkata, PKR bertanding dengan logo berbeza daripada DAP dan Amanah di Johor tidak seharusnya menjadi penghalang kepada perbincangan antara ketiga-tiga parti itu. Even though we use different logo, Muda is also a different, did not use the Harapan logo. So, there's no issue for us for talks with PH still exists as a registered coalition. So there's no issue for DAP and Amanah to talk to us about how to approach talking to Muda. Pada PRN Johor baru-baru ini, DAP dan Amanah memberikan laluan kepada Muda untuk bertanding di 6 daripada 56 kerusi di Dun Johor. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya, Nusha Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.